dia macam mana, apa benda, kaki berapa, itu. Adapun hadis-hadis yang menyentuh hal sifat-sifat binatang ini adalah hadis yang tidak sampai peringkat sahih. Jadi bagi orang yang beriman, seseorang yang beriman, cukuplah dengan nas Al-Quran dan nas hadis sahih yang menegaskan bahawa keluarnya binatang melata itu adalah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Walaupun hadis ini dia tak sebut binatang ni bentuk dia macam mana, tapi kita kena yakin bahawa di antara tanda-tanda kiamat Allah Ta'ala akan keluarkan benda-benda yang kita sebut tadi. Akan berlakunya benda-benda tadi. Terbitnya matahari sebelah barat, kemudian keluarnya binatang yang melata dari bumi. Apabila sampai masanya tertutup pintu taubat, kita dah sentuh dah juga minggu lepas. Bila sampai waktu ni, bila keluar terbitnya matahari dari sebelah barat, keluarnya binatang bila tanda-tanda maka pintu taubat dah tertutup. Dan apabila hukuman Allah telah wajib ke atas manusia sekalian, maka sudah tidak diterima taubat dan dihukum manusia menurut keadaan dan kedudukan mereka sebelum itu. Maknanya bila dah timbulnya tanda-tanda kiamat ni, maka pintu taubat dah tertutup. Maka bila dah bertaubat, kita bertaubat pun Allah Ta'ala tak terima, sebab dah pintu taubat dah tertutup, ditutup. Maka di akhirat kelak ni Allah Ta'ala akan hisab berdasarkan hak inilah amalan hak sebelum ditutup pintu taubat ni. Kalau orang tu sebelum ditutup pintu taubat dia beramal dengan amalan soleh, dia banyak beramal soleh, buat amalan soleh, maka kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau yang kafir, confirmlah khalidi nafiha, kekal dalam neraka. Tapi orang yang Islam maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala berkehendak, Allah Taala nak azab, Allah Taala akan azab dulu. Tapi Allah Taala nak ampun, maka selamatlah. Itu maknanya apabila tertutupnya pintu taubat ni, maka manusia tadi akan dihitung berdasarkan sebelum pintu tanda-tanda ni muncul. Bila dah muncul, saat ni kita baru nak beriman. Kalau orang kafir baru nak beriman, baru nak mengaku, baru tak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Islam tadi baru nak beramal soleh, maka tak ada dah. Ketika itulah Allah akan mengeluarkan binatang melata yang boleh bercakap dengan manusia. Ia mengenali manusia yang beriman dan yang kafir. Ni binatang yang keluar melata, yang keluar dari bumi tadi ni, dia kenal siapa yang beriman, siapa yang kafir, yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya manusia tidak pernah melihat binatang melata bercakap sebelum ini, maka Allah yang Maha Kuasa akan menjadikan binatang itu boleh bercakap serta difahami oleh manusia dan mengetahui bahawa percakapan binatang itu adalah perkara yang menyalahi adat, kebiasaan. Sebelum ni kita selama kita hidup dekat dunia ni, kita tak pernah dengar lembu bercakap pun. Cara dia lah. Cuma hak dalam Quran Allah Ta'ala sebut hak cerita bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam dengan bala tentera dia berjalan. Tiba-tiba ketua semut tadi, dia perintahkan kepada rakan-rakannya, semut-semut kau ni kita beredar, masukkan dalam sarang kamu, sehingga supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya. Tu wa qalat namlatu, apa ayat dulu, udkhulu masakinakum fatabassama dhahika. Nabi Allah Taala bagi dekat Nabi Sulaiman, dia boleh memahami bahasa binatang.
Fatamassama dhahika, jadi dia senyum dengan apa yang dialog antara semut dengan rakan-rakan dia tadi itu. Itu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang je lah yang Allah Ta'ala bagi. Tapi hak lain daripada hak tu, kita tak boleh nak memahami bahasa binatang, dan binatang pun tak boleh bercakap. Bunyi binatang, benda-bunyi itu begitulah yang kita mendengar bunyi. Kalau sebut harimau mengaung, kambing dia mengebek, apa semua tu bahasa. Ayam berkokok, tapi dia kata apa kita tak tahu. Cuma hak orang duk sebut kata hak orang duk belah burung. Dia buruh dalam tangkap pagi-pagi duk petik, peluk burung pun duk bunyi. Dia bagus lagi. Banyak burung tu duk kata kepala bapak hang. Tu. Hang kurung aku. Okey. Salah tak? Salah. Secara teorinya tu tak eloklah kita macam kita umpamakan kita orang suruh duduk dalam mahligai, bagi dengan segala duit segala macam baru macam ni contoh ni kita kena covid, duduk dalam rumah PKP, tak seronok. Walaupun hak orang sebelum ni yang ada hutang semua duit apa bank tak potong, apa moratorium apa benda tu, dapat duit banyak. Sebelum ni dapat duit, bagi duit sikit je tinggal lah banyak, tapi tak seronok. Sebab apa? Tak boleh keluar. Sama jugalah kalau orang suruh duduk dalam mahligai ni, tapi hang syariat hang jangan keluar, duduk dalam rumah ni, kita tak seronok walaupun duit banyak. Tapi burung pun macam tu lah, dia biasa duduk bebas terbang ke sana kemari. Kita pinjam apa istilah yang PM kita, ke sana ke sini terbang. Tapi dia duduk dalam sangka tu yang kecil, walaupun diberi makan, diberi minum yang cukup, tapi dia tak seronok. Dia tak seronok. Cuma kita tak faham. Sebab tu bila duduk bunyi kita kepala bapak hang begitu lah. Okey. Maka Allah yang Maha Kuasa akan menjadikan binatang itu boleh bercakap serta difahami oleh manusia, dan mengetahui bahawa percakapan binatang itu adalah perkara yang menyalahi adat. Biasa binatang tak boleh bercakap. Kalau bahasa dia pun dia sama-sama bahasa dia, kita tak boleh nak ni, tak boleh faham. Tapi bila hampir kiamat berlaku, bila Allah Ta'ala keluarkan tanda-tanda kiamat yang 10 ni, maka Allah Ta'ala bagi binatang tadi boleh bercakap. Dan kita pun boleh, dia bercakap, kita boleh memahami. Dan dia kenal hak ni orang yang beriman, hak ni orang yang tidak beriman. Dan keluarnya untuk mengisytiharkan hampirnya kiamat. Sedang manusia sebelum itu tidak beriman dengan tanda-tanda Allah dan tidak percaya kepada kiamat. Ini binatang. Jadi bentuk makna dalam hadis dia tak sebut. Dia tak sebut pun bentuk dia macam mana, kaki berapa. Maknanya tu tak perlu semua tu. Macam orang sebutlah, orang tanya Nabi Adam tinggi dia berapa. Tak perlu. Hak yang Islam suruh tu, dan kita yakin Nabi Adam tu salah satu daripada Nabi dan Rasul yang wajib kita kena beriman. Daripada 25 Rasul yang wajib kita kena beriman. Cukuplah, tak perlu dia tinggi dia berapa. Tu tak perlu. Yang ketiga, lahir Dajjal. Dajjal, kita orang Kedah ni Dajjal. Dajjal. Ni Dajjal ialah pendusta yang menutup kebenaran. Dajjal dalam bahasa Arab berasal dari Dajjala, yang berarti menutup. Orang yang mendusta ataupun orang yang suka bercakap bohong ni dinamakan Dajjal. Kerana ia menutup kebenaran dengan kebatilannya.
Di antara tanda-tanda besar bagi kiamat ialah lahir seorang pendusta. Maknanya Dajjal ni daripada manusia, kalangan manusia juga. Seorang pendusta yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya Dajjal. Ia mendakwa dirinya Tuhan. Ni Dajjal. Tu kekuasaan, tapi hak kita, hak di Malaysia ni pun bukan ada kuasa atau mana, tapi mengaku juga Tuhan. Akhirnya mati juga. Tuhan Harun kononnya. Berusaha, ia mendakwa dirinya Tuhan, berusaha memfitnahkan manusia supaya berpaling dari agamanya melalui kejadian-kejadian yang menyalahi adat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepadanya, kepada Dajjal tadi. Memang Allah Taala bagi dia memang ni. Memang kalau ni di segi logik memang sebab kuasa yang Allah Taala bagi izin kepada dia tu memang dahsyat. Sebab tu sampai dia mengaku Tuhan, dia lupa. Jadi tujuan dia sebab dia nak memalingkan manusia ni daripada agama dia. Dalam hal itu Allah meneguhkan hati orang yang beriman. Jadi bila dia dia sebut tadi, dia Dajjal tadi berusaha memfitnah manusia supaya berpaling dari agamanya melalui kejadian-kejadian yang menyalahi adat. Allah Ta'ala bagi memang hebat sungguh. Kuasa yang Allah Ta'ala bagi kepada pinjam sekejap kepada Dajjal tadi itu. Yang Allah Ta'ala izinkan kepadanya, maka manusia terpedaya dengannya. Majoriti manusia akan terpedaya. Dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati orang yang beriman. Mereka tidak terperangkap dengan sebab pendustaan dan penyesatannya. Tak terpedaya. Kemudian Allah izin melenyapkan fitnah itu, lalu turunlah Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Imam Mahdi, walaupun dia muncul Imam Mahdi, tapi dia tak boleh nak membunuh Dajjal. Allah Ta'ala mengizinkan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Sebab tu Dajjal tadi dia tak lama. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi adalah menyentuh hadis-hadis yang dibawa datang oleh Imam Muslim dan imam-imam lain berhubung dengan kisah Dajjal, adalah merupakan hujjah bagi mazhab Ahlul Haq ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang adanya Dajjal ni. Sebab ada fi'ah ataupun golongan yang tak percaya. Ia adalah dari diri seorang manusia. Mana Dajjal ni memang daripada spesies manusia, daripada golongan manusia, yang dengannya Allah mengujikan manusia. Dengan Dajjal tadi, dengan kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada Dajjal tadi untuk menguji manusia. Kerana Allah memberi kepadanya sebahagian dari kekuasaannya. Sebab tu kullul umur yajri bimasyiatillah. Setiap perkara dalam dunia ni yang berlaku ni semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak izin, tak jadi. Yang pertama, seperti mana hak yang kuasa yang Allah Taala bagi kepada Dajjal ni ialah dapat menghidupkan orang yang ia sendiri membunuhnya. Dia bunuh waktu dia boleh hidup, dia patah hidup, bangun, bangkit. Dahsyat. Lahir kesuburan dunia dan kemewahan bersama-sama dengannya. Makna bumi yang kering kontang apa semua ni, kalau dia kata sungguh tumbuh ni akan
Kalau air sungai tadi dia kata kering. Hebat. Lahir syurganya, nerakanya, dia kontra di sini. Lahir syurganya, nerakanya, dan 2 batang sungainya. Dia tu dia ada. Tapi tak terbaliklah, hak syurga itulah neraka, yang neraka itulah syurga. Dan 2 batang sungainya, tunduk segala perbendaharaan dalam perut bumi kepadanya. Kalau dia perintahkan tumbuh. Tumbuh. Kalau dia kata pokok mati. Allah Ta'ala izin sampai ke tahap tu. Ini dia maknanya, ni dekat sangat dah kiamat lah, sebab dah muncul di antara 10 tanda kiamat yang Nabi sebut ni. Menyuruh langit supaya menurunkan hujan. Turun. Allah Ta'ala izin. Maka turunlah hujan dengan perintahnya. Hebat. Sampai tahap tu siapa, kalau orang tak beriman semua memang tak mengaku lagi kah? Kalau macam ni gaya. Menyuruh bumi supaya mengeluarkan tumbuhan, lalu tumbuhlah tanaman. Hebat. Dia kata tumbuh, pokok tumbuh, tanaman. Tu tak yakin macam mana lagi. Hak Fir'aun, hak zaman Nabi Musa pun, hak dengan hak para rakyat-rakyat dia kata ana rabbukum a'la, tu pun ramai yang rakyat dia yang percaya dengan Fir'aun tu. Sedangkan Fir'aun tu tak terang mana pun kehebatannya. Walaupun kuasa tu mana hebatlah dia jadi raja pada ketika itu. Tapi kalau kita nak nisbahkan dengan Dajjal ni, kalah lagi lah, mana hebat lagi Dajjal ni. Allah Ta'ala bagi kekuasaan kepada Dajjal ni. Semua itu berlaku dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Allah Ta'ala nak uji hamba dia. Kemudian Allah menjadikan Dajjal itu lemah. Maknanya dia lemah, tidak kuasa membunuh manusia, perintahnya tidak didengari. Ia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, dan Allah akan menetapkan hati orang-orang yang beriman. Sebab itu antara nak selamat hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat 10 awal Al-Kahfi, kemudian 10 yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Ayat tu lah, apa ayat tu? Sambil kita tengok makna-makna dia lah, insya-Allah. Yang Nabi sebut, insya-Allah kalau orang yang beriman beramal dengan ayat tu, insya-Allah dia akan selamat daripada huru-hara Dajjal tu. Inilah pendapat ahlu sunnah yang terdiri dari semua ahli hadis, para fuqaha dan ahli kaji, maksud ahli sejarah. Menyalahi dengan pendapat golongan Al-Khawarij, Al-Jahmiyah dan sebahagian dari golongan Al-Mu'tazilah yang mengingkari demikian. Dan menyalahi dengan pendapat yang mengatakan Dajjal memang ada, tetapi apa-apa yang disebut mengenainya, mengenai Dajjal tentang kuasa, apa semua kekuasaan yang Allah bagi izin pada dia tu adalah khayalan. Sebab ada golongan yang tak percaya ni. Dan kepercayaan yang tidak berasas, kerana mereka menyangka sekiranya kewujudan Dajjal itu benar, maka tidak diberi kepadanya mukjizat para anbiya. Sebab nak bagi apa? Sebab Dajjal ni dia bukan mengaku jadi nabi. Sebab tu bukan mukjizat. Kalau para nabi dan rasul, Allah Ta'ala khususkan pada mereka itu mukjizat yang Allah tak beri kepada hamba-hamba yang lain. Ini hak yang kita sebut ni sebagai, kalau Dajjal ni sebagai istidraj jugalah. Allah bagi kekuasaan memang hebat sungguh kepada dia. Istidraj. Ini adalah pendapat yang salah. Apa yang sebut tadi, Al-Khawarij, Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, apa semua tu yang tak percaya apa semua ni, kerana Dajjal tidak mendakwa menjadi nabi, malah mendakwa Tuhan, dan kekuasaan yang diberi kepadanya adalah untuk menguatkannya. Ia adalah pendusta yang membatalkan dakwaannya sendiri berdasarkan gambaran kedudukannya. Dia tu makhluk. Ada tanda-tanda makhluk pada dirinya.
ketidaksempurnaan tubuh badan dia. Sebab dia ni a'waj, maksud dia mata dia mata dia buta. Buta sebelah. Sebelah. Mata dua juga. Orang duk gambar mata duk tengah ni sebenarnya tu bukan. Mata dia buta sebelah. Itu. Kelemahannya dari menghilangkan matanya yang buta sebelah. Walaupun kehebatan Allah Ta'ala bagi dekat dia apa semua tu, dia boleh perintah langit turunkan hujan, bumi tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi hak mata dia sebelah yang buta tu dia tak boleh nak bagi celak. Itu maknanya kalau kita cakap mafhum mukhalafah dia, hang bukan Tuhan lah, tapi dia, kekuasaan yang Allah Ta'ala bagi itu kepada dia, sehingga kalau manusia yang tak yakin, tak beriman tu, maka memang mengaku Tuhan tu Kalau dia perintah sungai kering, laut kering, tu Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kelemahannya dari menghapuskan tanda-tanda kufur, yang tanda kufur yang tertulis di dahinya. Di dahi dia tu, antara dua mata tadi, di dahinya tulis kafir. Yang kata Dajjal tadi. Habis tak boleh nak menghilangkan. Orang yang beriman dia akan nampak. Akan nampak tulisan di dahi dia tu, iaitu kafir. Jadi berdasarkan kenyataan tersebut, maka tidak terpedaya dengan Dajjal, melainkan orang-orang yang hina dina, yang bertujuan menjadikan dapurnya berasap, atau yang bimbang kepada nyawanya, atau takut kepada penganiayaannya, kerana fitnah yang ditaburkan itu adalah hebat. Takut lagi apa jadi ke apa-apa, sebab dia memang kuasa sungguh, dia boleh bunuh bila-bila masa. Kehebatan dia membingungkan akal, sekalipun kelahirannya sebentar sahaja. Kerana itu, bagi orang-orang yang lemah fikiran, tidak sempat memerhati keadaan Dajjal ini dan tanda-tanda kelemahannya, lalu percayalah orang-orang yang ingin percaya kepadanya. Kalau orang yang tak beriman, yang lemah, maka dia akan percaya. Oleh yang demikian, para anbiya mengingatkan tentang fitnah Dajjal atau ketidaksempurnaannya dan tanda-tanda kebatilannya. Dah sebut dah. Adapun orang-orang yang diberi taufik, mereka tidak terpedaya dan tertipu, kerana berdasarkan kepada pengetahuannya mengenai Dajjal dan kedustaannya. Sebab Nabi dah bagi tahu dah, yang Dajjal tu sifat dia macam mana, bentuk dia macam mana. Sebut tadilah mata sebelah buta, apa semua tu, ada tulisan kafir di dahi dia. Kemudian di antara hadis-hadis yang menyentuh hal Dajjal, yang insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung tahsin Al-Quran kita pada malam ini. Kita masuk surah Al-Anfal, muka surat 177. Surah Al-Anfal, juzuk yang ke-9, ayat pertamalah, permulaan surah Al-Anfal, muka surat 177. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Okey, kalau tak boleh sampai habis pada zadathum iman, wa tu nak sambung tak boleh dah. Berhenti pada imana. Nanti ambil balik apa? Teruslah wa ala rabbihim yatawakkalun. Tapi kalau ada nafas, seeloknya sempurnakan. Ya. Wa ala rabbihim. Tak apa kalau dah terberhenti, makna nafas dah tak ada. Bukan saja-saja nak berhenti. Kalau saja nak berhenti kat situ tak boleh lah. Tapi dah sampai itu nafas dah habis. Wa ala rabbihim habis dah. Tak apa. Nanti ambil ibtidak balik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Okay. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dia cuma bila contohnya mim mati, sebelum ni kita belajar mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, hukum dia apa? Dalam hukum mim mati dia ada 3 hukum. Ikhfa syafawi, izhar syafawi, idgham mithlain. Kalau mim mati ataupun mim sakinah bertemu dengan huruf selain mim dan ba, hukum dia apa? Izhar syafawi. Contoh di sini, lahum darajatun 'inda rabbihim wa rabbihim wa tu. Hukum dia izhar
syafawi. Jadi jangan kita dengunglah. Contoh kalau kita baca lahum darajatun 'inda rabbihim wa dia jadi dengung. Jadi 'inda rabbihim wa terus. Macam kita dalam surah Al-Fatihah, as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jangan 'alaihim walad. Itu salah. Jelaskan bacaan tadi. Okey. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut. Cuma yujadilu kita sebut jangan idza dengan idza sama juga di sini yujadilu dengan yujadilu okey. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ huruf zal tu jangan kita wa iz tu dia tak ada qalqalah. Jadi tahan wa iz ya'iduku sama juga wa iz qala rabbuka lil malaikati sama sampai ni lah. Wa iz qala Musa iz tahan, jangan iz tu tak mau bunyi macam tu. Okey. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ. أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم Okey, baca lagi sekali. Ambil nafas elok. Annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum. Annaha وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ
بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Kalau tak boleh sampai, contohnya wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Mati kat situ dah tak ada nafas. Kemudian ambil an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Okey. Li yuhiqqal haqqa li yuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Okay. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Boleh sampai dekat tu, berhenti kat situ, nanti ambil balik wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Di situ. Okey, sampai setakat ni saja untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Auf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lamu bihaqiqatil hal. Ready?